Okey, jadi cikgu dah bagi kerja ya di dalam Google Classroom. Diorang kena buat ahli-ahli sejarah ini ya, perkembangan model atom kan. So diorang kena belajarlah ya, dalam atom sebenarnya ada lagi zarah yang kecil lagi, iaitu subatom, iaitu proton, elektron dan neutron. Di mana proton tu simbol dia P, charge positif. Neutron simbol dia N kecil, charge-nya neutral, dan elektron adalah simbol E kecil, charge-nya negatif ya. Okey, dan cikgu ada suruh diorang buat Google Classroom tentang perkembangan model atom ya. Sebenarnya atom ni tak boleh diperhatikan melalui mata kasar maupun mikroskop. Model struktur atom yang diketahui sekarang merupakan hasil usaha ramai ahli sains. So sebenarnya kajian tentang atom ni bermula sejak apa? Pengenalan teori tentang atom oleh Democritus, seorang ahli falsafah Yunani kira-kira 500 sebelum Masihi. Okey, so dalam buku teks kita start dengan model atom Dalton ya. Okey, model atom Dalton ini, so cikgu pun sudah suruh diorang buat sejarah ya tentang model atom Dalton ini. Okey, buat dalam Google Classroom. Ya, so Dalton mengatakan jisim ni terdiri daripada zarah-zarah yang dipanggil atom, dan atom ni berbentuk sfera yang kecil, tidak boleh dicipta, dimusnahkan atau dibahagi lagi. So unsur yang sama mempunyai atom yang sama ya. Okey. So seterusnya diorang cari tentang model atom Thomson, di mana Thomson menemui zarah yang bercas negatif yang dipanggil elektron kan. Yang dipanggil elektron. Okey, sekejap ya. Okey, dan dia juga atom sebagai sfera dia bercas akad, dan dia kata sfera yang besar yang dijumpai oleh Dalton tu sebenarnya bercas positif ya, dengan beberapa elektron di dalamnya. Okey, model atom Rutherford juga orang kena cari ya. Yang ni yang cikgu suruh orang cari, dia mempunyai model atom Rutherford ni. Rutherford menemui proton ya, di mana dia kata nukleus ni sebagai pusat atom kan, nukleus ya, dan dia menemui zarah bercas positif yang dinamakan proton, dan dia kata elektron tu bergerak di luar nukleus. Okey, untuk model atom Bohr pula, dia mengatakan elektron sebenarnya bukanlah berselerak ya, bukanlah berterabur, sebenarnya dia bergerak di dalam petala ataupun shell yang dikelilingi nukleus. Dan last sekali dalam model atom Chadwick, di mana Chadwick menjumpai neutron ya. Okey, macam inilah yang macam cikgu cakap tadi kan. Dalton ni hanya nampak kosong saja. Dia cakap atom ni berbentuk sfera kecil yang tidak boleh dibahagi, tidak dapat dihasilkan atau dimusnahkan dalam tindak balas kimia. So dia kata model atom dan dia mengatakan atom ni dia kata semua unsur terdiri daripada zarah-zarah kecil yang tidak dapat dibahagikan dah, yang disebut atom. Tetapi J.J. Thomson mengatakan sebenarnya atom ni terdiri daripada zarah-zarah kecil, tetapi di dalam dia ada lagi zarah yang lebih kecil yang dia temui. So model atom Thomson ni menemui elektron ya, dan dia mengatakan sfera yang luas dekat luar ni sebenarnya bercas positif ya. Okey, next. Model atom Rutherford pula mengatakan, okey, dia kata sebenarnya apa yang Thomson jumpa tu betul, ada sfera yang bercas positif. Tetapi dia kata dia memberi nama ya, sfera yang bercas positif tu Thomson menemui sahaja sfera yang bercas positif. Rutherford mengatakan nama charge positif tu adalah proton, dan proton ni dia hampir sama, proton ni sebenarnya tertumpu di tengah-tengah atom ya, yang dikenali sebagai nukleus, dan dia mengatakan dalam nukleus tu ada proton, dan nukleus tu adalah pusat atom ya, dan kebanyakan bahagian atom adalah kosong dia kata, dan Rutherford mengatakan elektron ni bergerak laju mengelilingi nukleus pada jarak yang berlainan ya. Okey, seterusnya model atom Bohr boleh mengatakan dia memperbaiki lagi model atom Rutherford, dan dia mengatakan sebenarnya elektron tu bergerak mengelilingi apa? Nukleus yang mengandungi apa?
proton. Dan sebenarnya elektron ni bukanlah ada jarak yang berlainan. Sebenarnya dia bergerak di dalam petala ataupun di dalam shell. Seperti macam planet-planet mengelilingi matahari. Dan elektron ni semuanya elektron di dalam setiap petala mempunyai tenaga, dia kata ya. Okey, untuk model atom Chadwick pula memperbaiki lagi, dan Chadwick telah menemui satu lagi zarah subatom iaitu neutron, dan dia mengatakan neutron ni adalah neutral dan berada di dalam nukleus ya. Dan dia pun mengatakan neutron ni juga menyumbangkan hampir separuh daripada jisim suatu atom. Maksudnya jisim suatu atom tertumpu di dalam nukleus, tertumpu pada nukleus. Dalam nukleus ada proton and neutron. So proton tambah neutron akan menentukan jisim sesuatu atom ya. So macam inilah gambaran dia, dan dia mengatakan elektron tu bergerak di dalam shell mengikut orbitnya ya. Okey. So kalau tengok dekat luar ni adalah elektron. Okey. Dekat dalam tu adalah proton. Okey. So proton tu di dalam nukleus, tapi elektron tu bergerak mengikut orbit ya. Elektron bergerak di dalam petala ataupun elektron moves in the shell mengikut orbitnya. Okey. So bilangan proton adalah 2. Ni dia. Charge positif kan? 2. Okey. So bilangan neutron ada kuning ni 3. So neutron and proton berada di dalam nukleus. So bilangan elektron pula mesti 2 ni. Bilangan elektron. Elektron ni membawa charge negatif. So bilangan elektron mesti sama dengan proton. So 2. Jadi nombor nukleon. Apa maksud nombor nukleon? Nombor nukleon tu adalah hasil tambah proton and neutron. So di dalam nukleus, okay, kelas kalau tengok dekat sini, di dalam nukleus ada proton dan neutron. Hasil tambah proton and neutron di dalam nukleus, kita akan dapat nombor nukleon, iaitu 2 tambah 3 sama dengan 5. So bilangan proton sama dengan nombor proton. So kalau cikgu kata bilangan proton adalah sama dengan nombor proton. Nombor proton ni macam IC number. Dan setiap atom tu dia ada IC number dia. Okay, so IC number dia adalah proton number dia ya. Macam kita ada IC number kan. So setiap unsur pun ada dia punya IC number dia, itu proton number. Okey, so sama juga dengan ini, proton di dalam, neutron pun di dalam. Okey, dia bergerak di dalam petala atau shell, dan proton dengan neutron berada dalam nukleus. Bilangan proton, okey, kita kira betul tak 5, charge positif ya. Proton positif, 1, 2, 3, 4, 5, so betul. Okey, bilangan neutron pula yang lain ni, yang kotak kosong ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Bilangan elektron adalah 5. So elektron mesti sama dengan proton. 5. Ya, mesti sama sebab dia neutral. So kalau tengok elektron ni ada bergerak di dalam 2 petala. 2 elektron bergerak dalam petala pertama ataupun elektron moves in the first shell, dan elektron yang kedua moves in the second shell. 3 elektron bergerak di dalam petala yang kedua kan. Okey, so seterusnya okey, ni gambar-gambar structure of atoms lah ya. Dalam atom ada 3 lagi zarah subatom ya, iaitu proton, neutron dan elektron. So macam inilah ya, kalau kita nombor, macam mana kita tahu bilangan proton? Bilangan proton ni mesti sama dengan nombor proton kan. Okey, nombor proton ni kan cikgu kata macam identification number untuk setiap atom. Dia macam IC number. So kalau untuk oksigen, proton number dia 8, nitrogen proton number dia 11. So kalau kita dah identify proton number dia, so dia akan sama dengan number of proton, bilangan proton. Dan kalau kita nak takir neutron ni juga berada di dalam nukleus. So hasil tambah proton dengan neutron ini 8 campur 8, 16. Proton campur neutron 11 campur 12, 23 dan seterusnya ya. Okey, so ini dia. Okey, bilangan proton di dalam nukleus sesuatu atom dikenali sebagai nombor proton. Jumlah bilangan proton dengan neutron dalam nukleus kita panggil dia nombor nukleon. So atom unsur yang berlainan mempunyai macam tu lah cikgu kata, dia macam identification number. Setiap unsur ada nombor protonnya masing-masing ya. Contohnya atom natrium ataupun unsur natrium mempunyai nombor proton 11. Tapi atom klorin ataupun unsur klorin mempunyai nombor proton 17. So kena hafal formula nombor nukleon is proton tambah neutron. Okey, di dalam nukleus kan.
Okey, ni bahasa Inggeris dia. Nucleon number is P plus N. So kalau kita nak tahu proton, tolak saja matematik ya. So kalau kita nak tahu neutron pun tolak sahaja. Okey, contoh dekat sini kan, okey, hydrogen. Okey, selalu dalam exam kita akan bagi number of proton of each element. Kita akan bagi nombor proton untuk setiap unsur. So hydrogen adalah 1. Okey, so macam mana cara nak kira ni? Okey. So cara kita nak kira senang sahaja. Okey, so diorang tengok nombor proton sudah diberi. Okey. Okey, kalau and then nombor nukleon, okay, contoh hidrogen, okey. So kita tahu kan nombor nukleon formula dia apa? N plus P. So N kita dah tahu, N kan, N ni, N kita tak tahu. Okey, proton ni, okey, 1. Nukleon number, nombor nukleon 1. So kalau nak tahu N, tolak saja. 1 tolak 1 sama dengan 0. Ya, boleh ya? Senang sahaja. So kalau kita nak tahu, okey, next helium pula. Okey, untuk helium. Okey, nombor nukleon sama dengan neutron plus proton. So nombor nukleon untuk helium adalah 4. Okey. Neutron dia tak tahu. Kan disuruh cari ni. Disuruh cari neutron. Tapi proton tahu tak? Ni proton ni 2. So kalau nak tahu N sama dengan 4 tolak 2. So diorang boleh tahu bilangan neutron ni adalah 2. Macam tu. Senang kan? Okay, next. Okay, kira ni. Okay. So kalau dalam jadual berkala aluminium, okay, nombor proton kecil dekat atas, nombor nukleon besar dekat bawah. Okay, ni dalam jadual berkala. Tapi dalam perwakilan piawai, kita mesti letak nombor besar dekat atas, nombor kecil dekat bawah. Ini cara kita nak tulis perwakilan piawai. Okey. Apa beza nombor kecil dengan nombor besar ni? Nombor kecil adalah nombor proton. Okey. Nombor besar adalah nombor nukleon. Kenapa nombor nukleon lebih besar daripada nombor proton? Sebab nombor nukleon adalah hasil tambah neutron dan proton, ya. Okey, so neutron dia kalau tengok dekat sini dah bagi dah 14. Campur dengan proton 13. So nombor nukleon dia adalah 27. Senang sahaja. Sama juga kalau orang nampak ada nombor besar dekat atas, terus saja ini adalah nombor nukleon. Yang nombor kecil ni adalah nombor proton. Dan kita tahu nombor nukleon adalah hasil tambah neutron and proton. So neutron kita dah tahu ni 14, proton 13. So jawapan ni adalah 27. Macam tu. Senang kan? Okey. Sama juga dengan soalan ini. Okey, kalium. Dalam jadual berkala, kalium diwakili dengan simbol K. Dan dia ada letak nombor kecil dekat atas, nombor besar di bawah. Ini dalam jadual berkala. Okey, dalam perwakilan piawai yang sebenarnya, nombor besar dekat atas, nombor kecil di bawah. Ya. So kita mesti ikut perwakilan piawai. Tapi mesti sama, kedua-duanya sama di mana nombor kecil ni adalah nombor proton dan yang nombor besar ini adalah nombor nukleon. Okey, nombor nukleon ni kenapa besar? Sebab dia adalah hasil tambah neutron and proton. So kalau tengok sini, okey, nombor nukleon dia sudah bagi iaitu 39. Lepas tu dia bagi proton 19. So kalau dia nak tahu elektron, kan? Okey, kalau dia nak tahu neutron, tolak sahaja ya, iaitu apa? Neutron ni sama dengan 39 tolak 19, so 20. Tapi soalan ni tak nak neutron, dia nak elektron. Neutron, okey, dia nak neutron. So neutron dah dapat dah 20. Okey, elektron tak payah kira sebab elektron mesti sama dengan proton. Kalau proton 19, elektron pun mesti 19 sebab ni neutral, kena sama. Okey, ya. Okey, sama juga dengan okey.
So atom klorin berbentuk neutral, tapi lepas dia mengalami tindak balas dia menjadi ion klorida, ya. So bilangan proton untuk bila dia dalam keadaan atom dengan keadaan ion sama. Kan cikgu kata sebab bilangan proton ni macam IC number dia, so sentiasa sama, tak kira keadaan dia dalam bentuk atom ke ion ke, tak, dia sama saja. Tapi kalau neutron pun sama. Tak kenapa sama, because neutron and proton tu berada di dalam nukleus. So dia mesti sama untuk setiap zarah-zarah unsur ini, ya. Tapi elektron berlainan. Okey, kalau atom dia 17. Tapi kalau ion klorida, okey nampak ion klorida tu kan Cl minus. Nampak tak dekat ni minus ni. Minus ni bermaksud ion ini mempunyai charge negatifnya lebih 1. So jawapan dia 18. Kalau O2 minus, dia tambah 2. Macam tu, ya. Dia maksudnya ion ni membawa, ion ni kita panggil ion negatif. Kalau ion negatif, dia punya bilangan elektron dia ni. Okey, kalau dia neutral, elektron dengan proton mesti sama. Tapi kalau dia charge negatif, contoh kalau charge negatif Cl minus, so dia punya elektron, nilai elektron ni mesti lebih besar daripada proton. Tapi kalau charge positif contohnya Na plus kan. Jadi proton dia mesti lebih daripada elektron. Contoh kan kalau cikgu ada Na besar daripada proton. Okey, contoh kalau cikgu ambil Na dengan Na plus. Na dengan Na plus. So kalau cikgu tanya proton dia berapa? 11. Ni mana cikgu tahu? Cikgu tahu dalam jadual berkala. So dia ion ni kita panggil logam natrium ataupun atom natrium. Atom ini ion natrium, dia dah jadi ion. Kenapa jadi ion? Sebab atom neutron ni mengalami tindak balas, ya. So proton dia sentiasa sama, tak kira di dalam bentuk atom ke ataupun di dalam bentuk ion, dia sama. Okey, neutron pun sama. Okey, neutron dia 23, sini pun 23. Okey, macam mana cikgu tahu? Dalam jadual berkala. Okey, bila elektron, okey, kalau untuk atom, proton dengan elektron mesti sama 11. Tetapi bila berada dalam keadaan ion, nampak tak ada charge positif ni membawa charge positif ni menggambarkan proton. So proton mesti lebih besar daripada elektron. Jadi elektron ni orang kena buat 10 saja. Kerana apa? Sebab charge dia plus 1. So dia mesti lebih 1 proton daripada elektron. Ya, kalau 2 plus, so sini kena, elektron ni kena 9. Kan sebab dia nak 2 tu. Ya. So kata atom klorin menerima 1 elektron untuk membentuk ion klorida. Ya. Okey. So ni orang boleh buat lah, ya. Cikgu dah ajar formula dia. Cuba buat soalan ini. Ada dalam Google Classroom. Okey, ni cikgu kata cara menulis sesuatu unsur. So nombor nukleon ni mesti atas daripada nombor proton. Kalau jadual berkala dia lain, ya. So cara menulis yang betul adalah macam ni, ya. Okey, nombor nukleon dekat atas, nombor proton di bawah, kan? Macam tu. Simbol unsur, nombor nukleon, nombor jisim, nombor proton, nombor atom dekat bawah, ya. Macam tu, ya. Kena tulis nombor besar di atas. Okey. Dan sebenarnya elektron mengorbit mengelilingi nukleus pada petala masing-masing. Dan elektron akan memenuhi petala yang dekat dengan nukleus dulu. So dekat dengan nukleus ada satu shell. So bila petala yang dekat dengan nukleus tu telah penuh, barulah elektron akan diisi ke shell yang seterusnya. Ya, macam tu kan. Okey, so semua atom ada nukleus. Dalam nukleus ada proton, neutron and proton. Ya, neutron. Okey, so sekarang ni yang luar ni adalah elektron. So elektron berada di shell pertama, ni kedua dan ketiga, ya. Kita boleh tengok ya dalam periodic table, ya, jadual berkala.
Okey, dalam periodic table ni ada ini ya. Okey. So that cikgu boleh tahu ni ya. Ni nampak. Natrium tadi 11 ya. Okey, ini 23 nombor nukleon. Ini nombor proton 11, ni nombor nukleon 23. Ya, macam